عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Jamaah dikasihi Allah yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diizinkan untuk bertemu kembali di Maya ini untuk kita insya-Allah pada jadualnya pada pagi ini dan dijangkakan insya-Allah minggu hadapan juga menerusi Zoom, kita akan menghayati surah yang baru. Walhamdulillah. Walhamdulillah, kita telah pun dapat mengkhatamkan surah Al-Humazah pada pertemuan yang sudah. Alhamdulillah. Dijangkakan insya-Allah kita akan melalui surah Al-Fil ini dan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah kita dahulukan dengan umil kitab surah Al-Fatihah, insyaAllah. Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada sekalian yang hadir bersama-sama. Mungkin ada yang berhalangan, seumpama cikgu besar kita pada pagi ini tak dapat bersama-sama. Dan mungkin ada yang lain dengan urusan-urusan tertentu. Kita doakanlah semoga semuanya diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan urusan-urusan yang dilakukan secara bersama, insya-Allah. Dan terima kasih di atas sokongan para jamaah yang bersama-sama hampir setahun kita menerusi Zoom ini saja, menghadap ke laptop kita, menghadap ke komputer kita, menghadap ke handphone kita, tab dan sebagainya, di mana ianya secara tidak langsung usaha kita agar kita ini terus dapat menghayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dan disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan share screen di mana insya-Allah kita akan sama-sama menghayati surah Al-Fil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib tadi. Cik Zalidah. Okey, alhamdulillah Ustaz nampak. Baik, alhamdulillah. Ya. InsyaAllah surah Al-Fil, surah yang terkait dengan sejarah, di mana pada tahun berkenaan sekitar 50 hari malah Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam diputerakan, insya-Allah.
Baik, kita hayati ayat demi ayat insya-Allah firmanullah Subhanahu wa taala surah Al-Fil yang mengandungi 5 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Yang mana surah ini mengandungi maksud ayat 1 hingga ayat 5. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau di sini adalah Nabi kesayangan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tidakkah engkau mengetahui kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah melakukan, bi ashabil fil. Bi ashabil fil, kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa ataupun penunggang gajah. Bi ashabil fil adalah orang-orang yang menunggang gajah, yang mempunyai gajah. Dan dimaksudkan di sini adalah tentera yang dipimpin oleh Abraha. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan kaidahum, rancangan jahat mereka. Mereka adalah ashabil fil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka fi tadlil, dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. InsyaAllah akan kita kupas ayat yang terkait dengan makna asal fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala alaihim, dan ia, yakni Allah, ia arsala alaihim, ia menghantarkan kepada mereka, ataupun arsala, mengutuskan, alaihim, atas mereka, tayran, iaitu burung ababil. Antara tafsiran ababil adalah burung berpasuk-pasukan, iaitu jumlah yang banyak. Walaupun ada yang cuba mencari makna ababil, maknanya ada yang menafsirkan sebagai jenis burung. So dia tangkap burung yang dia tak pernah nampak rupanya, mungkin matanya itu menyeramkan, mungkin muncung mulutnya itu juga kalau patuk amat menyakitkan. Oh, ini adalah burung ababil. Jadi difahami ababil itu adalah burung. Jenis burung. Tapi ada yang menafsirkan ababil iaitu burung berpasuk-pasukan, iaitu datang secara berkumpulan dengan begitu banyak. Ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka, tarmihim. Tayran ini, tayran ababil ini, tarmihim, yang melontar mereka, bihijaratin, dengan batu-batuan, min sijil, dari sejenis tanah yang dibakar keras. Meskipun ada tafsiran yang menyatakan sijil ini adalah salah satu di antara nama neraka, iaitu batu dari neraka.
Allahu alam, insya-Allah akan kita tinjau ayat keempat ni. Yang mana akhirnya ayat kelima penutupnya Allah firmankan faja'alahum, lalu ia yakni Allah menjadikan mereka hancur berkecai. Hancur berkecai keadaannya tu tak disebutkan dalam ayat ni. Maka Allah jadikan mereka itu ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Ka'asfin, seperti daun-daun kayu. Ma'kul, yang dimakan. Tapi siapa yang makan? Ulat ke, ular ke, manusia ke, tak disebutkan. Jadi, tapi umumnya tu kalau daun-daun kayu ni dimakan ulat. Kita saja yang makan kayunya, iaitu kayu manis dan sebagainya. So, jadi inilah 5 ayat dari surah Al-Fil yang insya-Allah izinkan saya mengajak para jamaah kita meneroka ayat demi ayat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali sedikit. InsyaAllah nota akan diberikan selepas kelas kita ni. Kita kenali sedikit surah Al-Fil ini. Pertamanya ia adalah surah yang ke-105 mengikut urutan. Mengikut urutan sebagaimana yang kita maklumi, urutannya adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai kepada Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu mengikut urutan. Namun dari sudut sejarahnya ia turun selepas surah Al-Kafirun. Surah yang ke-19. Surah yang ke-19 Al-Kafirun, surah yang ke-18 diturunkan. Maknanya surah ini turun dalam suasana-suasana Nabi SAW dihalangi dakwah baginda. Namun kalau kita lihat kepada surah Al-Kafirun, turunnya bermakna dalam suasana surah Al-Fil ini turun, halangan dan tentangan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi masih lagi dalam peringkat lenient, dalam peringkat kata orang itu pujuk, berbincang, kata orang itu mengajak secara lembut. Ini kepada Nabi. Namun kepada para sahabat sudah ada penyiksaan-penyiksaan yang berlaku. So turunlah surah Al-Fil ini. Sebab itu kalau kita lihat secara keseluruhannya nanti, surah Al-Fil ini adalah surah yang mana ia amat berkait rapat dengan surah yang ke-106 ikut urutan yang bakal kita ambil. Hopefully mudah-mudahan ianya kita dapat hayatinya dalam bentuk fizikal, insya-Allah di classroom ataupun di MPH dengan izin Allah, mudah-mudahan. Surah yang dimaksudkan selepas ini adalah surah Quraisy. Jadi surah Quraisy boleh dianggap sebagaimana surah Al-Fil. Kedua-dua surah ini adalah sebagai menjelaskan ataupun menandakan betapa orang-orang Quraisy ini perlu mensyukuri nikmat, mensyukuri ataupun berterima kasih di atas pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk menyembahnya. Bukan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, iaitu Tuhan-Tuhan yang mereka tempatkan di dalam Kaabah, patung-patung berhala itu. Sebab kalau Abrahah berjaya meruntuhkan Kaabah, dengan sendirinya patung-patung berhala ni pun hancur lebur lah. Tak mampu untuk mempertahankan diri walau dengan langkah 1000 sekalipun. So ini yang pertama. Yang keduanya, surah ini dinamakan Al-Fil, iaitu gajah. Ia merujuk kepada topik utama surah ini, iaitu
gajah yang digunakan oleh Abrahah Al-Ashram sebagai tentera untuk meruntuhkan Kaabah. InsyaAllah nanti akan kita perkatakan mengapa gajah untuk meruntuhkan Kaabah ni, mengapa tak cukup naik kuda je, naik unta aja. Kalau perjalanan daripada selatan, daripada Sana'a, daripada Yaman, daripada Qulais ini nak menuju ke mana? Ke Makkah, naik unta pun, naik kuda pun, itu yang biasa tunggangan yang dikendarai pada masa itu, dah memadai lah. Tak perlu nak naik gajah. Tapi kenapa yang dipilih itu gajah? InsyaAllah ini akan kita sama-sama hayatinya. Jadi surah ini dinamakan Al-Fil sebab terdapatnya perkataan Ashabil Fil. Dan ia merujuk kepada topik utama surah ini, iaitu haiwan yang dijadikan sebagai kenderaan tentera untuk tujuannya meruntuhkan Kaabah. Jadi yang akan meruntuhkan Kaabah ni gajah, bukan tenteranya. Bukan tenteranya. Dan peristiwa ini dalam sejarah, antara lain yang dicatat dalam kitab-kitab sirah seperti Ibnu Hisham dan sebagainya, ia berlaku sekitar 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Abrahah yang meruntuhkan Kaabah, yang dicatat, yang bersumber daripada sirah Ibnu Hisham, yang kemudian banyak dianimasikan, yang difilmkan. Ada catatan bagaimana Abdul Muttalib, datuk Nabi, begitu risau setelah mendapat berita tentang Abrahah yang hendak meruntuhkan Kaabah ini. Kerisauannya bukan pada Kaabah yang mungkin akan runtuh, tapi kerisauannya adalah Aminah, ibu Nabi, ketika itu sedang sarat mengandung. Dan Aminah ini keseorangan. Suaminya dalam keadaan sakit. Dan kalau sekiranya lahir, mungkin si anak ini tak dapat melihat ayahnya. Ini yang dikhawatiri sangat oleh Abdul Muttalib. Sebab baginya, Kaabah ini sudah tentu ada Tuhan yang menjaganya. Namun beliau ini sebagai ayah mertua yang menantikan kelahiran cucunya, maka beliau risau sangat. Aminah, sebab orang-orang bila mana mendengar Abrahah Al-Ashram ini hendak menyerang Kaabah dengan tentera bergajahnya, bahkan sebahagian besar penduduk Makkah ada yang belum pernah pun melihat gajah. Mereka dalam keadaan kelang kabut. Ada yang hendak larikan diri dan meninggalkan Makkah, pergi ke daerah-daerah yang lain. Sebab tentera yang dikhabarkan datang daripada arah Sana'a, datang daripada dahulunya dikenali sebagai kerajaan Himyar, insya-Allah ni semua akan kita ni, adalah sebuah kerajaan dan orang-orangnya amat ganas. Nak merebutkan kerajaannya saja, si adik boleh membunuh abang dia. Sampai begitu sekali. Jadi ini kan pula
untuk mencapai hasrat dan tujuan mereka untuk menghancurkan Kaabah. Jadi ada yang melarikan diri. Maka itulah kesimpulannya, Abdul Muttalib begitu risau sangat dengan keadaan Aminah yang sedang syarat mengandung. Dan itulah yang dikatakan peristiwa ini berlaku sekitar 50 hari. Sebab itu tahun kelahiran Nabi dicatatkan ataupun dinamakan sebagai tahun gajah. Iaitu akibat daripada peristiwa ini sebagaimana yang kita maklumi. Ia dianggap sebagai satu peristiwa besar dalam sejarah Arab hinggakan mereka mengenangnya dengan Amul Fil, dengan tahun gajah. Kita sedia maklum, ini bukan tahun macam tahun Arnab, tahun monyet, tahun ayam, macam masyarakat Cina. Mereka dah ada kalender, tapi orang-orang Arab ketika itu belum ada kalender. Mereka ada hari. Maknanya mereka menamakan hari itu dah tetap. Hari ini Isnin, esok Selasa, garanti semalam adalah Ahad. Ini nama-nama hari dah mereka tetapkan. Dah mereka guna pakai. Nama-nama bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya juga mereka guna pakai. Dah menamakannya. Hari dah ada, bulan dah ada, tapi tahunnya yang tak ada. Itulah di zaman Saidina Umar yang memulakan menetapkan tahun. Dengan mengambil kira bulan Muharram memang dianggap sebagai bulan yang pertama dalam setahun. InsyaAllah. Okey, ini sedikit pengenalan tentang surah Al-Fil ini. Kita pergi, teman-teman yang dirahmati Allah, menghayati ayat 1 terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidakkah engkau mengetahui, alam tara, tidakkah engkau mengetahui? Perkataan tara ni di sini adalah asal maknanya tidakkah engkau melihat. Ini direct translation lah, melihat. Tapi melihat dengan juga boleh difahami, diertikan dengan melihat ataupun mengetahui. Sebab dengan melihat, seseorang itu dapat tahu. Kita dah maklum, pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran bila mana Allah bertanya Nabi, bukan bermakna Allah tak tahu. Bukan maknanya Allah tak tahu. Sebab Allah itu Tuhan yang alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang mengetahui segala yang zahir, segala yang lahir mahupun segala yang gaib. Tak mungkin Allah tak mengetahui. Lalu pertanyaan daripada Al-Quran kalau ditujukan kepada Nabi, pengajarannya adalah Al-Quran nak memberitahu kepada Nabi. Dan tidak semua pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Nabi untuk Nabi itu tahu, Nabi tak tahu. Ada benda yang Nabi dah tahu. Nabi berusia ketika surah ini diturunkan sekitar 40 tahun lebih. Nabi dah menjadi Nabi dah. Kisah Abrahah dengan tentera bergajahnya, Nabi dah dengar pun. Malah sejak daripada kecil lagi. Bermakna cerita tentangnya Nabi dah tahu. Jadi, Al-Quran bila mana beritahu kepada Nabi, sedangkan Nabi sendiri dah tahu apa yang nak dibagi tahu oleh Al-Quran, Tuhan yang Maha Tahu, maka ia mengandungi makna yang kedua, tujuan yang kedua adalah supaya kita pun sedia maklum, Al-Quran
firman Allah yang setiap ayat, setiap kalimat Nabi sampaikan. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada orang yang mendengar, dengan sendirinya orang yang mendengar yang tak tahu jadi tahu. Namun kebanyakan orang yang seumpama pemimpin-pemimpin Quraisy, Nabi beritahu, mereka dah tahu bila Nabi bacakan firman-firman Allah ini. So, benda yang diberitahu, yang dah orang ketahui lalu diberitahu, mungkin bagi setengah orang tu, alamak ini cerita, engkau cerita pasal cerita Doremi, aku dah tahu cerita Doremi lah. Dialog dia daripada A sampai Z aku boleh hafal. Umpamanya lah. Dia bukan hanya sekadar beritahu. Sebab kalau kita perhatikan, pertanyaan Allah ini tersimpan pada perkataan kaifa fa'ala. Bagaimana Tuhanmu telah melakukan. Bukan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu. Itu orang cerita. Orang dah tahu. Tapi kaifa, ini kunci, kata kunci dia. Bagaimana, how, bagaimana Tuhanmu telah melakukan. Maknanya sesuatu yang tidak terjangka dan terjangkau. Bahkan sesuatu. Kalau dalam sirah Ibn Hisham, kalau dalam sirah Raudul Unf dan sebagainya, ada disebutkan Abdul Muttalib setelah bertemu dengan Abrahah di Arafah, ia kembali semula ke Makkah dan ia tawaf. Kebiasaan orang-orang Makkah, nak keluar daripada Makkah mereka tawaf. Tawaf wada'. Kembali semula ke Makkah sebab Arafah tanah halal. So kembali semula ke Makkah, Abdul Muttalib akan tawaf. So dia tawaf. Tawaf kudum. Jadi tawafnya itu selesai daripada tawaf, ia kebiasaannya berada di pintu Kaabah. Tapi pada kali ini, ia mendongak ke arah langit. Ia memohon sesuatu perlindungan, termasuklah perlindungan untuk menantunya yang bakal melahirkan cucunya. So, ia tahu sesuatu yang, sebab ia sendiri bila bertemu dengan Abrahah di Arafah, ia dah nampak haiwan yang dinamakan gajah yang besar, yang berpotensi, yang berkemungkinan boleh meruntuhkan Kaabah. Maka itulah, kalau kita perhatikan, kembali kepada persoalan tadi, Nabi SAW bila bacakan, sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, memang mereka dah tahu cerita. Kalau mereka dah tahu cerita, umpamalah, ini umpama ayat 1 ni, bukan nak kita nak ubah suai Al-Quran, tidak, subhanallah. Umpamanya, kalau Allah berfirman, Alam tara maza fa'ala rabbuka. Allah menggunakan perkataan maza ataupun ma. Apa yang dilakukan, telah dilakukan oleh Tuhanmu. Mungkin diorang bilang, alamak ni Muhammad datangkan cerita apa? Cerita Ashabul Fil. Waktu dia belum lahir lagi, kita dah nampak tentera bergajah tu lah.
Yalah mereka yang lebih senior daripada Nabi kan. Mungkin. Tapi bila mana Nabi sampaikan alam tara kaifa, mereka akhirnya terpesona untuk turut mendengar. Sebab sesuatu yang tak mereka jangkakan berlaku. Seperti mana macam kita sebutkan tadi. Abdul Muttalib, ia bila berdoa, ia mendongak ke arah langit. Seakan-akan ia mengharap suatu kuasa yang luar biasa yang tak pernah berlaku untuk memberikan perlindungan kepada Kaabah. Maaf ya, sekaligus memberi perlindungan kepada Kaabah bermakna memberi perlindungan kepada Tuhan-Tuhan yang ada dalam Kaabah. So patung-patung berhala inilah. Jadi secara tidak langsung metod Al-Quran, tujuan Al-Quran membuatkan orang-orang yang memang dah tahu cerita, mereka ini turut mendengar. Kemudian apa yang dilakukan, bagaimana dilakukan oleh Rabb. Allah menggunakan perkataan Rabbuka. Kita dah sama-sama sedia maklum dalam banyak firman-firman Allah. Kita bertemu dengan perkataan Rabb yang biasanya digandingkan dengan gandingan-gandingan seperti Rabbil Alamin, Rabbin Nas, Rabbil Falaq, Rabb Hadzal Bait dan sebagainya. Yang biasanya bermakna Tuhan yang menguasai, bukan sekadar memiliki, bukan sekadar mencipta dan menjadikan, malah ia menguasai. Ia mentadbir, ia menguruskan, ia memenuhi keperluan. Ini Rabb. Dan bila Allah bertanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, Tuhanmu. Bayangkan bila Nabi bacakan di hadapan Abu Lahab, Rabbuka. Nabi bacakan di hadapan Al-Walid bin Al-Mughirah, Rabbuka. Bermakna ini ibarat perbicaraan langsung dari hati ke hati oleh Al-Quran kepada orang-orang ini yang seharusnya mereka tersentuh, yang sudah sewajarnya mereka terfikir. Fa'ala rabbuka. Jadi ayat ini kita setiap kali para jamaah yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita maklumi, setiap kali bila firman-firman Allah yang bukan khusus kepada Nabi, tapi bicara Al-Quran itu kepada Nabi, sedangkan ayat ini bukan terkhusus kepada Nabi. Seperti dalam surah At-Talaq, seperti dalam surah At-Tahrim dan sebagainya. Ada ayat-ayat yang terkhusus kepada Nabi. Itu tersendirilah. Tapi umumnya di mana ianya pengajarannya kepada semua. Bermakna Nabi bakal bacakan dan ianya sudah barang tentu akan menyentuh mereka-mereka yang turut mendengarnya. Mengapa gajah? Macam kita sebutkan tadi, kalau untuk menyerang Kaabah, boleh saja kalau Abraha dengan tentera bergajahnya itu datang tidak menaiki gajah. Dia bawa apa? Dia naik unta. Ataupun lebih kuat lagi, dia naik kuda.
tak perlu naik gajah. Naik gajah ni gajah ni bukan haiwan yang terdapat di semenanjung tanah Arab. InsyaAllah. Tidak ada gajah di semenanjung tanah Arab. Ini lebih cantik daripada bulat kan? Gajah lain bunyi pula. Okey, kita sambung insya-Allah. Ia diimport. Kalau untuk semenanjung tanah Arab, nak import daripada India jauh. Paling dekat adalah di mana? Kalau kita boleh pinjam sebentar slide ini. Nampak ya? InsyaAllah. Daripada Afrika. Sebab gajah ni, spesies ni, ada gajah Afrika dan ada gajah Asia. Gajah Asia inilah yang biasanya terdapat di Thailand, di Burma, di India dan sebagainya. Di Indonesia saya tak pasti. Dia ada Gajah Mada ke? Wallahu alam daripada mana. Dan yang herannya kat Indonesia pun ada gajah duduk. Sebagainya. Tapi kalau kat Malaysia lagi kencang. Dia ada tonik cap gajah. Tu dia. Di Afrika, itu paling dekat. Kalau kita lihat di bahagian di slide ini, maaf. Ethiopia ni, kalau kita lihat ini adalah yang paling dekat. Selatnya ni, Lautan Merah ni, yang paling hampir benua Eropah dengan semenanjung tanah Arab ni adalah di penghujung Habasyah, Ethiopia ni. Kalau ikutkan ke tanduk Afrika yang disebutkan di daerah Somalia ke bawah dan sebagainya, Djibouti, ini adalah agak jauh sikit. Tapi yang paling hampir bermakna, kita sedia maklum gajah. Biasalah, hatta dalam orang Melayu kita pun sebut, dia ni besar, kau ni macam gajah. Bila ada orang sebut macam gajah, maknanya saiz dia besar. Berat badannya cukup berat. Dan sebagainya. Jadi, bila nak diekspor dari Afrika ke semenanjung tanah Arab ni, ia memerlukan jalan laut. Dan sudah barang tentu kapal-kapal yang nak bawa gajah ni pun mesti dapat menampung. Kalau tidak, dia akan tenggelam dengan gajah-gajah sekali. Sebagaimana tenggelamnya kapal Van der Beek dan sebagainya. Jadi, ini laluan yang paling sempit kata orang tu. Selat ni. Laluan yang paling sempit untuk dieksportkan. Jadi gajah ni macam kita sebutkan tadi adalah haiwan yang asal usulnya tidak terdapat di semenanjung tanah Arab. Abraha boleh saja sebab ia terkenal sebagai seorang panglima tentera yang cukup bengis. Dia bukan raja. Panglima tentera yang cukup bengis, yang dia boleh datang dengan menaiki unta ataupun kuda ke Makkah dan memaksa orang-orang Makkah, kalau engkau tak buat, kita bunuh. Iaitu orang-orang Makkah hancurkan sendiri Kaabah.
Boleh kan? Ambil hammer, ambil apa ke, ketuk, pecah kan? Hancur juga. Tapi yang dia hendak menghancurkan Kaabah itu adalah dengan tenteranya sendiri. Dan dia nak menghancurkan Kaabah ini, meruntuhkan Kaabah ini dengan sesuatu yang dapat dia lakukan. Jadi kalau dia lakukan, maknanya tenteranya lakukan, mereka akan buat macam disebutkan tadilah. Turun daripada kenderaan mereka, mereka hancurkan, ketuk sikit, habis. Tapi dia tidak, yang hancurkan adalah menerusi haiwan. Jadi takkanlah nak hancurkan Kaabah itu batu gunakan unta ke, gunakan keldai ke, unta apa kuda dan sebagainya. Biar gunakan gajah. Jadi bermakna Abraha pada fikiran dia haiwan gajah ini lah yang dapat menjalankan tugas tersebut. Dan sebenarnya dalam sirah Ibn Hisham pun disebutkan, di mana tentera bergajah ni bukan kalau dia bawa 7,000 tentera, 7,000 tu naik gajah. Tidak. Gajah hanya sebilangan saja. Berapa ratus saja. Tak sampai pun bilangannya 1,000. Jadi yang selebihnya tentera ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta, ada yang menaiki kuda. Maka itulah ia menggunakan tentera ini dengan menunggang gajah walaupun terpaksa. Gajah itu diimport daripada Afrika. Kita sedia maklum, gajah Afrika spesiesnya itu lebih rugged, lebih lasak, lebih kuat berbanding dengan gajah Asia. Untuk itu, kita menyusuri sejarah. Saya pasti slide ini pernah kita share, iaitu yang berkaitan dengan sekelumit tentang bangsa Arab kuno, yang mana orang-orang Arab ini dapat dibagikan kepada dua kategori, orang-orang Arab Ba'idah, iaitu orang-orang Arab yang telah musnah, dihancurkan oleh Allah, dan satu lagi orang-orang Arab Baqiyah. Di mana orang-orang Arab Ba'idah ini seumpama kaum Ad, iaitu kaum Nabi Allah Hud, seumpama kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh, dan kaum Madian, orang-orang ataupun kaum Nabi Allah Shu'aib. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah daripada keturunan Arab. Kalau kaum Ad hidupnya di bahagian Yaman, Hadramaut, ke utara Samud, utara sedikit daripada Madinah, kaum Nabi Allah Saleh di Madain Saleh yang dikenali tempat tu sekarang ini, dan yang di bawah sikit adalah Madian, kaum Nabi Allah Shu'aib. Ini adalah kaum Arab yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang pernah sama-sama kita hayatinya, Nabi SAW pernah bersabda, yang mana Allah mengutuskan 4 orang Rasul kepada bangsa Arab, iaitu kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada kaum Madian, dan Nabimu ini, kata Nabi SAW. Satu lagi kategori adalah orang-orang Arab Baqiyah, iaitu yang dikenali sebagai orang-orang Arab Aribah, yang boleh diterjemahkan lebih kuranglah sebagai orang-orang Arab Ori,
Maksud orang-orang Arab ori ni, original ni, maknanya mereka ini adalah kaum Arab yang tidak akan mengahwinkan anak keturunan mereka, anak-anak perempuan mereka malah kepada yang bukan bangsa Arab. Yang bukan bangsa Arab. Ini yang membuatkan mereka punya bahasa Arab itu pure, terjaga. Dan satu lagi Arab musta'ribah. Ada setengah orang panggil, menyebutkan Arab musta'rabah. Sama ada musta'ribah ataupun musta'rabah. Tapi kalau ikut Syauqi Dhaif dalam kitab Al-Asrul Jahili, lebih afsah, lebih fasih disebut musta'ribah. Orang-orang Arab Aribah ini orang-orang Arab Kahtan yang hidup di bahagian selatan semenanjung tanah Arab, di daerah Yaman, Oman, Sana'a dan sebagainya. Dan orang-orang Arab Musta'ribah adalah orang-orang Arab keturunan Adnan. Orang-orang Arab keturunan Adnan yang hidupnya bercampur. Sebab itulah daripada kaum kabilah Arab Jurhum yang mendatangi Makkah ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama dengan ibunya, yang Kaabah pun belum ada ataupun belum didirikan semula, dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Allah Ismail masih lagi bayi. Orang-orang Arab Jurhum dari keturunan orang-orang Arab Kahtan ini, mereka memelihara Nabi Allah Ismail. Dan bila Nabi Ismail ini yang bukan Arab, sebab Nabi Ismail kalau ikut daripada ibunya Hajar wanita Qibti, wanita Mesir. Sedangkan ayahnya iaitu Nabi Ibrahim sendiri adalah berasal dari Iraq. Jadi bermakna mereka ini kemudian mengahwinkan Nabi Ismail yang bukan daripada keturunan Arab dengan salah seorang anak perempuan mereka daripada kabilah Jurhum ini, dan daripada situlah datangnya orang-orang Arab yang dikategorikan sebagai orang-orang Arab Adnan. Orang-orang Kahtan, mereka yang tinggal di bahagian selatan semenanjung tanah Arab, bila mana berlakunya peristiwa yang besar, yang bersejarah, iaitu Ma'di Yakrib, iaitu empangan yang pecah, mereka kemudian menyerantau. Dan sebahagian daripada mereka ini naik ke utara, tinggal di Yasrib. Itulah dua kabilah di zaman Nabi, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Sebab itu orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, kita dapati antara perwatakan mereka adalah orang-orang yang agak lembut berbanding dengan orang-orang Quraisy sendiri. Sebab mereka dah amat menjaga rumpun bangsa mereka itu, bangsa Arab. Sementara orang-orang Arab Adnan, datanglah kabilah Quraisy, yang daripada kabilah Quraisy inilah lahirnya Nabi kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan sejarah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah terkait dengan slide ini. Orang-orang Arab sebelum Islam, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menempati perkataan Arab itu sendiri. Mengikut sejarah, ia adalah bangsa yang diguna pakai di kawasan orang-orang Parsi. Orang Parsi yang menamakan orang-orang yang tinggal di kawasan Arabian Peninsula ini sebagai Arab. Dalam bahasa Parsi, perkataan Arab ini adalah orang yang tinggal di tanah kosong, di tanah tandus. Jadi, mereka yang menamakan orang-orang ini yang berlainan bahasa daripada mereka tapi tak jauh, sebab semuanya keturunan balik kepada Smith, maknanya tu daripada keturunan Sam bin Nuh
Nabi Allah Nuh. Maknanya mereka ini melihat orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah yang kosong. Kalau kita lihat kepada map ini sebelum Islam, di zaman jahiliyah, malah sebelumnya pun. Ada di sana Persian Empire yang menjangkaui termasuk Iran dan Iraq. Ada di sana Roman Empire yang menguasai kemudiannya di bahagian utara Afrika dan sebahagian daripada Syam, Syria dan sebagainya. Dan adanya ini dua kuasa besar, tapi di bahagian semenanjung tanah Arab ini kita lihat ada Tuba Kingdom. Sebenarnya bukan Tuba lah, Tuban. Tuban Kingdom, kerajaan Tuban. Yang mana orang-orang Arab ini secara umumnya mereka ini sepatutnya mereka ada empire sendiri. Sebab mereka adalah satu kawasan yang maha suci Allah. Negara mereka, tanah mereka berbentuk dikelilingi oleh air, laut. Dikelilingi oleh laut, iaitu peninsula, semenanjung. Yang mana agak tertutup. Kalau Persian, bahagian Parsi ini, tertutupnya kalau sebelah sini banyak dengan gunung ganang. Sedangkan Roman Empire ni, kalau kita perhatikan, di atas ini dia bersambung terus masuk ke Turki dan terus masuk ke Europe. Baru jumpa dengan Black Sea lah, jumpa dengan macam-macam laut. Dan di atas semenanjung Afrika ni adalah Mediterranean Sea. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah sebenarnya mereka ini tak ada kingdom mereka. Mereka tidak ada apatah lagi empire mereka sendiri. Mereka hidup secara berkabail, berkabilah-kabilah. Setiap kabilah ada keturunannya, ada kaumnya dan dia jaga sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang di sana yang dikatakan undang-undang, peraturan, law, peraturan negeri. Jadi kesimpulannya apa yang nak kita lihat yang terkait dengan surah Al-Fil ini adalah apabila orang-orang di Tuba Kingdom ni, mereka daripada awal lagi, mereka pada awalnya merupakan orang-orang yang menyembah api. Sebab kaitannya begitu rapat dengan Parsi. Tapi kemudiannya di Himyar, Empire Himyar ini bila berlaku, maka kerajaan Rom dengan Parsi ini sering bertelagah, sering berperang. Dan mereka berperang bukan hanya setakat menguasai utara, menguasai Syam saja. Parsi berperang dengan Rom, dua empire besar ni, sebagainya. Tetapi orang-orang Rom ini, mereka begitu bijak sehingga kan mereka ini ada yang cuba mempengaruhi orang-orang Habasyah. Sebab itulah orang-orang Habasyah di zaman Nabi kita sendiri telah menganut agama Nasrani, agama rasmi orang-orang Rom. Mereka tidak menganut agama Majusi. Dan untuk itu, mereka berhubung rapat dengan Tuba Kingdom ini. Yang mana orang-orang ini tidak ada empire-nya sendiri. Jadi satu ketika
dapat dikalahkan oleh orang-orang Habasyah dengan bantuan daripada Roman Empire ni lah, Raja Rom ni. Dengan yang demikian, mereka membina gereja. Itu yang disebut Qulais. Sebuah bangunan. Tapi sayangnya, tak ada orang datang ke Qulais ini. Kerana orang-orang Arab, mereka telah tertanam pada ketika itu bahawa tempat suci yang perlu mereka kunjungi adalah di Makkah. Di situlah Kaabah yang ditempatkan pada ketika itu patung-patung berhala yang mempunyai kekuatan yang tak dapat ditandingi. Untuk itulah tujuannya adalah supaya Kaabah ini diruntuhkan, dan bila Kaabah ini diruntuhkan, orang dapat datang ke mana? Ke Qulais ini, ke daerah Yaman ini. Di sini di sini adalah bahagian Yaman, selatan Yaman ini, di mana orang-orang akan datang untuk ke tempat mereka. Kita sedia maklum orang kalau tak datang, macam sekarang lah kita kan, tak ada orang masuk, kita tak ada bisnes apa. Kita tak ada bisnes. Hotel-hotel pun tak ada orang nak tinggal. Sebab itu dikasih voucher. Nak staycation ke apa ke dan sebagainya. Orang sendirilah kan yang duduk. Jadi dengan sendirinya kalau kita perhatikan itu yang zahir. Itu yang zahir. Tapi di baliknya yang ingin kita lihat yang tersembunyi adalah ia adalah usaha dakwah Kristian. Usaha diayah Kristian. Tujuannya yang kat sini dah Nasrani mereka nak meruntuh, ini pun kerajaan Nasrani. Dan mereka ni nak meruntuhkan Kaabah. Kenapa? Sebab tak ada orang datang ke gereja mereka. Jadi tersekatnya di ayah mereka lah. Jadi usaha nak meruntuhkan Kaabah, tersemat di sebaliknya adalah di ayah mereka. Itulah yang Allah firmankan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat yang menjawab pertanyaan ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang terkait dengan khususnya dengan perkataan kaidahum, rancangan jahat mereka. Tujuannya kenapa? Kalau senang cakap apa yang kita sebutkan panjang lebar tadi, minta maaf. Apakah matlamat nak meruntuhkan Kaabah? Sakit hati ke? Kaabah cantik ke? Tak, bangunan mereka. Sebab kalau kita balik kepada kerajaan Sabak yang ada di sini, di selatan semenanjung Tanah Arab ni, di Ma'in ini, daerah Sabak, adalah teknologi membikin ataupun membangun bangunan dah canggih pada ketika itu. Orang-orang Sabak adalah antara orang-orang yang kaum yang advance dalam ilmu, seni, bangunan. Apalah kalau kita nak namakannya. Ini terkait dengan kisah zaman Nabi Allah Sulaiman yang lebih awal daripada itu. Sehingga kan lantainya tu pun disangka ada air. Masya Allah. Ini dah cukup canggih. Jadi kalaulah Kaabah itu kerana bangunannya yang dikatakan canggih, tak.
Gereja mereka tu lagi canggih. Lagi cantik. Jadi bukan kerana itu. Mereka nak meruntuhkan Kaabah. Mereka nak meruntuhkan Kaabah sebab pertamanya mereka lihat orang-orang Arab ni tak bersatu. Dia tak ada suatu kerajaan. Kalau kita apa-apakan orang-orang Quraisy sekalipun, tak ada di sana kaum yang akan menuntut bela. Tak ada. Bukan seperti mana empire yang lain, kingdom yang lain. Kedua, bila mana kita meruntuhkan Kaabah, orang dengan sendirinya akan mencari tempat suci yang baru. Dan tempat suci yang baru adalah gereja mereka lah. Di Sana'a sana. Qulais. Ketiga, dan inilah kaidahum yang lebih utama adalah, bila cari tempat suci, cari agama suci. So, ini antara diayah untuk mengajak. Sebab itu, kalau kita lihat, maaf cakaplah, macam selalu kita sebutkan juga, bikin apa jauh-jauh orang-orang Portugis datang ke Melaka? Pasal terpikat dengan Tun Tijah ke apa? Apa? Kurang ke? Di Portugal sana, orang-orang yang secantik Tun Tijah, Mak Tijah, Kak Tijah, Wak Tijah dan sebagainya. Lebih. Apa guna orang-orang Dutch datang ke Indonesia? Orang-orang Belanda. Pasal nak cari kuda Sumbawanya ke? Ataupun kain Samarendanya ke? Ataupun kerana cengkehnya ke? Ataupun bagaimana? Kalau pasal nak cari sambal belado, memang mereka tak makan sambal lah. Kan? Bukan kerana itu. Begitu juga dengan kedatangan orang-orang Spain. Macam bagi-bagi pula. Portugis datang ke Melaka. Belanda ni, Dutch ni datang ke Indonesia. Spain pula datang ke semua negeri berdekatan. Datang ke Filipin. Nak masuk Kota Batu. Apa? Tempat mereka tu tak cukup dengan Kota Batu mereka. Jangankan Kota Batu, air batu pun banyak. Tapi mereka datang. Dan kedatangan mereka, kalau kita lihat, mereka adalah kaum yang suka mengembara. Macam Roman Empire, kalau kita lihat, sanggup menyeberangi laut Mediterranean Sea. Sanggup. Daripada belah Europe, masuk dan menguasai. Mana? Utara Afrika. Mereka kaum pengembara yang mereka masuk ke sebuah negara, mereka nak conquer. Dan di samping itu, yang mereka mahu adalah penyebaran diayah kepercayaan mereka. So sebab itulah, datangnya kalau kita lihat, kita namakanlah sebagai penjajah-penjajah dan sebagainya, datang menjajah ratusan tahun di Indonesia, masuk masuk Melaka, dan sebagainya. Bukan mengajar orang Melaka bikin gula untuk jadi gula Melaka. Tak. Tapi diayah yang mereka sebarkan. Inilah kaidahum. Rancangan jahat mereka yang terselit di samping itu sendiri. Namun segala jua, apa jua rancangan jahat,
Allah pasti akan membela. Seperti mana dalam surah At-Tariq ayat 15 dan 16, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka buat perancangan mereka untuk menentangmu, kami bertindak balas. Kami juga ada perancangan. Dan kisah Ashabul Fil ini, mereka buat perancangan mereka, Allah juga ada perancangan. Kaabah tidak terusik pun. Sebab rancangan mereka ni nak menghancurkan Kaabah. Masa itu, nak masuk ke Makkah ada pintu gerbang dia. Bila sampai benar-benar di pintu gerbang dia, sebagaimana yang dicatatkan dalam sirah Ibn Hisham, sampai di pintu gerbangnya, gajah-gajah ini berhenti. Dia tak masuk pun kawasan tanah haram. Bukan pasal gajah-gajah ni tak pakai ihram. Tidak. Tapi inilah perancangan Allah. Jangankan nak menghancurkan Kaabah. Masuk ke kawasan tanah haram ni pun, gajah-gajah ini terhenti. Dan ia berpatah balik. Berpatah balik. Sebelum diserang oleh tayran ababil. Jadi ini perancangan Allah. Dalam surah At-Tur ayat 42. Am turiduna kaida. Mereka tidak cukup dengan kata-kata dan tuduhan yang buruk saja, bahkan mereka melakukan rancangan jahat terhadapmu, wahai Muhammad, iaitu termasuk untuk membunuh Nabi dan sebagainya. Falladzina kafaru humul makidun. Tetapi tak berjaya kerana orang-orang yang kafir itulah yang akan ditimpa balasan rancangan jahatnya. So ini dah ketetapan sunnatullah. Allah dah tetapkan. Perancangan apa juga dibuat, buat. Tapi bukanlah maknanya dalam hal ini orang-orang yang beriman berserah begitu saja. Oh, mereka buat apa juga pun perancangan, Allah ada perancangannya. Tak apa, kita serahkan pada Allah. Tak. Perlu ada usaha. Itu nantilah yang akan kita sama-sama hayati. Kalau kita lihat di perang Badar. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka bukanlah kamu membunuh mereka. Dalam peperangan tu Allah tegaskan. Akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika mereka melempar. Iaitu maksudnya melempar tombak mereka ni, melepaskan anak panah mereka ni. Kamu aim, kamu lepaskan. Tapi Allah lah yang melempar. Allah yang melepaskan anak panah tu. Untuk membinasakan mereka. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik, iaitu kemenangan daripada Allah. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Zalikum. Demikianlah caranya. Nikmat yang dikurniakannya kepada kamu. Wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Dan sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang-orang yang kafir. Kita boleh merujuk ayat 17 dan 18 surah Al-Anfal. Kata fi tadlil. InsyaAllah ini saya rasa kita berhenti di sini dulu. Saya nak kena pergi kerja ni. Fi tadlil. Kita sambung dalam pertemuan kita minggu akan datang insyaAllah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So kita berhenti kat sini dulu. Teman-teman yang dikasihi sekalian. InsyaAllah. So today is 21st. InsyaAllah kita sambung fi tadlil itu pada minggu hadapan 28 hari bulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Kita bukalah kalau sekiranya ada soalan ataupun ada perkongsian yang ingin diperkongsikan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ahlan wa sahlan Cikgu Besau. Insya-Allah.
Silakan kalau ada SK. Tadi terdengar suara. Thanks Ustaz. Sorry for the late entrance. Ada pertanyaan ataupun perkongsian, insyaAllah? Satu je Ustaz, tentang tadi Ustaz kata apa tu, apakah perkataan untuk seni bina tu is actually architectural. Architecture, yeah. Yeah. Yeah, thank you very much. Ya, apa tu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sebenarnya message yang Allah nak beritahu ni, message Allah tu ialah kekuasaan Allah tu nak tell us apa actually on this ni lah surah. Okay, macam nak pergi pasal untuk sampai minggu depan je. Besok tak nak hadir ke apa. Dah jam conclusion. Bukankah message ini Allah memberitahu kita that Allah can destroy Abraha dengan dia punya soldier hanyalah dengan burung sahaja. So overall I think it's an insult for him lah. Bukan? Itu antaranya lah. Yalah. InsyaAllah. Sambunglah next week saja kan? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, alam yaj'al kaidahum tu daripada sudut sejarahnya, kalau kita kupas, kalau kita lihat, kaidahum ini terkait dengan soal-soal akidah juga, kan? Bukan hanya setakat ianya nak menghancurkan Kaabah untuk orang tak datang ke Mekah tapi datang ke tempat mereka, habis kat situ saja, tidak. Jadi faktor agama dan ekonomi semula. Sudah tentu lah. Bukan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Setahu saya pasal Mekah tanpa maju tu macam. Tadi Abraha ni negeri dia tak ada orang ke sana lah. Jadi nak bawakan itu orang-orang pedagang tu pergi ke ke Hadramaut lah, dekat bawah sana. Jadi orang semua mereka maju sampai Hadramaut, tak ada orang yang berdagang sana kan. Kalau kita baca sejarah ini Al-Asrul Jahiliyah, orang-orang Arab di masa zaman Jahiliyah, mereka terdapat di sana orang-orang yang qati'ut tariq, iaitu yang dikatakan apa dipanggil perompak jalanan iaitu mana-mana Lanun Ustaz. Lanun biasa kat laut. Ini lanun darat. Tak juga Ustaz. Memang lanun tu maknanya dia merampok di tengah jalan. Tak kira darat ataupun laut. Oh, okey. Ini lanun darat lah Ya, pasal ada buaya laut, buaya darat okey. Jadi ini lanun darat Jadi maknanya tu biasanya kita pun maklum ada bahagian Ar-Rub'ul Khali, iaitu 1/4 kosong di kawasan semenanjung Tanah Arab. Selepasnya baru ini. Jadi kawasan tu tak ada orang lalu. Jadi orang akan lalu bahagian tepi dekat persisiran laut. Jadi kat situlah banyak qati'ut tariq. Itu yang menyebabkan kebanyakan kafilah-kafilah yang berdagang, berjalan dan sebagainya tak sampai ke mana Yaman. Kalau Yaman pun tidak akan sampai ke utara, tak sampai ke Taif, ke Makkah dan sebagainya. Jadi itu antara faktor lah di mana mereka itu tidak sampai ke tempat mereka. Namun yang di utara termasuk orang-orang daripada sebelah Syam sana bila datang ke Mekah. Itu yang menjadi timbul kecemburuan mereka lah. Datang ke Mekah sebab faktor Kaabah. Itu sendiri.
Wallahu alam. Syukran Tuan Haji Tarikh atas perkongsian. InsyaAllah. Jadi Hafsat, jadi macam Nabi hantar dia punya apa yang pergi memasukkan Islam di Ethiopia itu dulu, berjalan dekat Eden tu ataupun melintas Laut Merah. Nabi melintasi jauh sikit. Ketika itu orang-orang Arab dah agak advance dalam soal perkapalan, dalam berlayar, menggunakan kapal dan sebagainya. Dan ombak dia selat, apa kita panggil straits, macam Laut Merah tu kan. Dia bukanlah laut terbuka seperti Indian Ocean dan sebagainya, di mana ombaknya tu tak begitu kuat. Di Jeddah ada satu daerah bahagian selatan Jeddah town dia, ada kawasan yang Masya Allah, kalau menggunakan visa turis ni kita boleh sampai ke sana. Satu pemandangan yang cukup indah. Saya masa belajar dulu pernah ke sana semasa sunset, matahari nak terbenam. Masya Allah, pemandangan yang cukup indah. Daerah itu dipanggil Bahar Makkah, Laut Makkah. Itulah sejarahnya tempat di mana pantainya itu adalah tempat berlepasnya orang-orang dari Makkah. Dia daerah, kalau sekarang ni dalam daerah Jeddah lah. Daerah Jeddah. Situ direct terus ke Habasyah, Ethiopia, pelabuhan Ethiopia. Tapi tak perlu turun ke Djibouti ke apa ke, tidak. Jauh lah, insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji Tarikh, insyaAllah. I think Ustaz, the message is that nobody can destroy Kaabah. Yes. Whatever. Even today they are trying to sabotage or destroy it, but Allah is a protector. Yeah. I think that is a message. You can use Gajah, you can use atomic, you can use whatever it is. Allah will protect self. That's what Nabi Ibrahim says, I think. Say, leave the house alone. Allah will protect it. Yes. InsyaAllah. Jazakallah khair Tuan Haji Farouk. Terima kasih. InsyaAllah. Itu yang Allah gunakan perkataan Rabb tu tadi. InsyaAllah. Rabba hadzal bait. InsyaAllah. Baiklah jamaah, dah 11.30. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih di atas kesudian bersama-sama. InsyaAllah kita jangkanya mudah-mudahan tak ada apa-apa haral. Kita masih lagi bertemu dalam arena Zoom, InsyaAllah di minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi suka dinyatakan bahawa kelas Ustaz Hafiz untuk esok hari masih lagi menggunakan platform Zoom online macam biasa. Kuliah secara fizikal insya-Allah akan diperkongsikan kemudian. Namun macam pernah disebutkan, ia limited untuk hanya 50 peserta saja dan terpaksalah kita open to all, to public, dan perlu dibuat secara booking system lah insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz. Ya.